Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulakan kita punya perjumpaan dan pembelajaran pagi ini dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. Bismillah. Okay, so basically hari ini ataupun minggu ini kita akan habiskan sampai mal dengan aimal. Okay, tak nak dia berhenti setengah jalan, maksudnya aimal tu sambung minggu yang seterusnya, tak nak macam tu lah, sebab disebabkan oleh tak nak kamu lost kan, ataupun sebenarnya tak nak kamu terlupa. Itu dia punya intention dia. Okay, minggu depan kita akan sambung balik dengan kita punya theoretical part macam yang Mak bagi tahu sebelum ni, chapter 3 dan chapter 4. Okay, chapter 3 tu pada Mak dia taklah begitu kritikal sebab dia baca dan baca dia tu tak banyak sangat lah, kiranya Mak rasa lah kan, Mak rasa walaupun kamu baca slide masih lagi boleh faham the konsep. Cuma bila masuk dekat chapter 4 tu, minggu depannya tu lagi barulah kita akan ada live streaming begini. Okay, so bila kita live streaming kita akan proceed dengan chapter 4 sebab chapter 4 tu dia adalah dia punya konsep dia tu yang kena perlukan pemahaman yang lebih. Alright. Dan sambil-sambil tu kalau misal kata chapter 3 tu ada masalah nak faham, kita boleh bincang lah. Lepas tu minggu selepasnya tu betul-betul sebelum raya, memang kuih raya sungguh lah Fahmi kan. Betul-betul sebelum raya tu ialah kita punya apa tu, kuis kuis ke apa benda tu. Yang dia akan cover chapter 3 dan chapter 4. Right? Okay, so kita proceed dengan kita punya aimal. Sekejap ya, dia lambat sikit. Okay. Alright, so the next one ialah kita pergi dekat aimal. Kita akan cover aimal untuk 8 bit dan aimal untuk 16 bit. Alright, okay. So untuk ni introduction lah okay. Untuk aimal instruction, okay, aimal instruction khusus untuk sign numbers, bermaksud dia ialah nombor negatif. Jadinya untuk aimal instruction ni, okay, untuk aimal instruction bila awak nak buat awak punya ada siapa-siapa nak masuk ke tu? Sebab bila Mak dah share screen ni Mak tak nampak. Okay. Apa benda yang saya ingatnya, Jim? Alright, so bila aimal instruction ni selalunya dia melibatkan nombor negatif. Bermaksud kalau awak ada nombor negatif nak darab dengan nombor negatif juga. Ataupun awak ada nombor positif nak darab dengan nombor negatif. Ataupun nombor negatif nak darab dengan nombor positif. Dan specialnya aimal ni, dia ni dua alam. Boleh juga nombor positif nak darab dengan nombor positif. Okey, dan kamu akan tanya Mak lah, Mak habis kalau dia boleh buat nombor positif darab dengan nombor positif, apa beza dengan mal? Nanti Mak akan bagi tahu apa dia punya perbezaan dengan mal. Okey, jadinya aimal instruction ni kalau ikutkan dia punya penggunaan dia, dia boleh untuk nombor negatif and dalam masa yang sama dia boleh untuk nombor positif. Cumanya lebihnya lah, maksudnya penggunaan dia tu lebih ke arah nombor negatif. That's why kalau macam keluar soalan pun bila melibatkan nombor negatif baru kita akan minta student untuk buat
IMAL instruction. Kalau misal kata positif dengan positif, kita memang akan minta student untuk gunakan MAL instruction lah. Alright? Okay, so in terms of dia punya syntax sama dengan kita punya MAL yang mana dia menggunakan one source operand. Alright, okay. Jadinya macam kita punya MAL lah, bermaksud kan kita ada, okay, kalau dia ialah 8 bit, let's say kita ada IMAL CH, contohlah contoh, okay. So the first thing yang kita kena tahu, because of awak menggunakan CH register, jadi CH register ni dia ialah instruction 8 bit. Okay, and then yang kedua ini ialah kita punya source. Jadi bila kita IMAL CH, okay, kita akan ambil CH ni, which is kita akan ambil dia punya source. CH ni kita akan darab dengan, ada yang masuk lagi ke? Okay, so source ni, CH ni kita akan darab dengan apa? Kita akan sentiasa darab dengan AL. Okay, tak tahulah korang jawab dalam hati ke apa ke kan. Okay, sebab bila kita darab dua nombor, let's say lah kita ambil negatif 2 dalam desimal nak darab dengan 10 dalam desimal. Okay, so salah satu daripada nombor ini kita wajib letak dalam AL register. Kenapa kita wajib letak dalam AL register? Sebab dia ialah 8 bit. Okay. So nombor yang satu lagi tu, negatif 2 tu bolehlah nak letak dekat CL ke CH ke BL ke BH ke, tak ada masalah. Okay. Dan jawapannya kita akan simpan di dalam AX register. Okay, sama-sama. Lepas tu yang ketiga flag. Okay, pun sama. Flag yang terlibat hanya carry flag dan overflow flag sahaja. Okay, kemudian kalau untuk 16 bit, alright, katalah awak ada IMAL CX contohnya. Okay, so bila kita ada IMAL CX, CX ni kita tahu ialah 16 bit, bermaksud ini ialah instruction 16 bit. Okay, so bila dia ialah instruction 16 bit, CX ni sama, CX ni ialah kita punya source. Jadinya apa yang kita akan buat ialah CX ni nak darab dengan apa? Darab dengan AX pula. Okay, hasil darab kita akan simpan dua tempat, dekat AX dan juga dekat DX. Alright, sama juga yang ketiga, dia hanya akan affect carry flag dan overflow flag sahaja. Yang mana carry flag dan overflow flag ni kita akan tengok di dalam DX register. Kalau yang ni tadi kan AX kan kita ada AH dan juga AL. Ni ada 2 digit, sini pun ada 2 digit. So kita punya flag CF dengan OF ni kita akan tengok pada yang AH. Okay, so in terms of dia punya, apa orang kata, dia punya syarat dia sama je, tak ada kata perbezaan lah, okay. Cumanya apabila IMAL selalunya kita akan consider dia punya sign. Okay, kita akan consider dia punya sign. Oh, lagi satu yang mak tertinggal. Kalau dia 8 bit, kalau dia 8 bit, dia punya range. Yang ini memang nak kena ingat tau, very important. Range dia ialah antara negatif 128 sehingga positif 127. Ini dia punya range. Okay. Kalau 16 bit, dia punya range dia ialah daripada negatif 32768 sehingga positif 32767. Okay. So kenapa mak kata range ni penting? Because of kalau guna cara mak, range ni yang akan kita gunakan untuk menentukan carry flag dan juga overflow flag. Sebab
Dengan cara ini dia lebih sahih dan lebih valid. Okay, so itu ialah kesimpulan yang Mak dapat lah. Alright. Okay, so far ada soalan? Ada soalan? Tak ada. Okay, so diam. Okay, belum. Okay, Ajim kata belum. Okay, alright. Ajim jangan sengit dulu Ajim. Okay, so now kita pergi kepada ini ialah program 7.7 muka surat 54. Okay, program 7.7 muka surat 54. Alright, okay. So sekarang ni kita ada move AL25. Okay, so macam biasalah Mak kata 25 ni sebab dia tak ada huruf H dekat belakang ni, bermaksud 25 ni ialah nilai dalam decimal. So awak pun bolehlah tekan kalkulator. Okay, 25 dalam desimal heksanya ialah 19. Samalah macam dekat buku tu, heksa dia 19 yang mana 19 tu kita simpan dalam AL. So dapatlah kita punya AX, kan kita ada AH dan kita ada AL, sini 2 digit, sini 2 digit, okey. Yang 25 dalam desimal tu heksanya tadi 19 kan? Masuklah 19 dekat sini. AH tu kita letak kosong-kosong. Hamzah, baru bangun ke Hamzah? Okay. So bila kita dah masukkan, okay, and then because of the first instruction ini, mnemonics dia ialah move. So apabila move instruction, dia tidak akan affect the value of status flag. So semuanya kosong lah. Kita punya sign flag kosong, kita punya zero flag kosong, kita punya carry flag kosong, kita punya overflow flag kosong, kita punya parity flag kosong, kita punya auxiliary flag pun kosong. Okay, so yang pertama ni insya-Allah semuanya tak ada masalah. Okay, Mak yakin dengan anak-anak Mak. Okay, yang kedua, alright, move DL negatif 4. Okay, katalah kita tekan dekat kalkulator nilai negatif 4 ni dalam desimal nilai negatif 4, okay, dia akan dapat dekat heksa sini ialah FFFC. Tahu, okay, dia dapat dekat sini heksa dia FFF banyak ni. Lepas tu yang belakang sini ialah FFFC. Okay, jadi jangan buta-buta ambil jawapan daripada kalkulator. Okay, sebab ingat kita lagi pandai daripada kalkulator. Okay, kenapa Mak cakap jangan buta-buta ambil? Because of negatif 4 ni kita nak masuk dalam DL register sahaja. Bermaksud negatif 4 ni nak masuk dalam DL itu ialah 8 bit. Jadi kita pun gunalah kita punya tools complement. So positif 4, 0, 0, 0, 0, 01, 00. First complement kita 1 jadi 0, 0 jadi 1 kan. So dapatlah 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1. Tools complement kita tambah 1 daripada nilai first complement. 1 tambah 1 0, carry 1. 1 tambah 1 0, carry 1. 1 tambah 0 1. Kat sini 1, sini 1, 1, 1, 1. Jadi ini membentuk F. 8 tambah 4, 12. 12 akan membentuk C. So dapatlah kita FC. FC ni, okay, AX kekal kan? Okay, AX kekal. Jadi yang kita nak masuk dalam DX ni kita ada DH dan juga DL. Jadi yang kita nak masukkan FC ni masuklah dalam DL sahaja, F dan C. Apa nak tulis dekat dalam DH? DH ialah 0 dan 0. Sebab tu Mak kata bila melibatkan nombor negatif jangan ambil bulat-bulat jawapan daripada kalkulator. Sebab kalkulator tu tidak membawa ke arah jalan yang benar. Alright, okay.
Sign flag, kita punya status flag, again, dia ialah move instruction. So bila move instruction, semuanya not affected. Sign flag kita masih lagi kosong, zero flag kita masih lagi kosong, carry flag kita masih lagi kosong, overflow flag kita masih lagi kosong, parity flag kita masih lagi kosong, dan auxiliary flag kita masih lagi kosong. Okay, next kita pergi pada IMAL. Okay, so bila IMAL DL, bila IMAL DL, kita tahu apa yang kita akan buat ialah DL didarab dengan AL, betul? Sebab dia ialah instruction 8 bit. Okay, dia ialah instruction 8 bit. So DL darab dengan AL, jawapan nak simpan kat mana? Kita akan simpan dalam AX. Okay, alright. Kalau ikutkan DL kita ialah 19 ini kan? Ini DL kita 19. Darab dengan ni dalam hexa okay. AL kita apa mak ni, sorry. AL kita ialah 19 dalam hexa. Okay. DL kita ialah FC. Okay, DL kita ialah FC dalam hexa. So ini ialah kita punya DL, ini ialah kita punya AL. Jawapan nak simpan dalam AX. Okay, jawapan nak simpan dalam AX yang mana kita tahu ada 4 digit dalam hexa, betul tak? Okay, 4 digit dalam hexa ni bersamaan dengan 16 digit dalam binary. Okay, sebab sini akan ada 4, 1, 2, 3, 4. Sini akan ada 4 lagi, 1, 2, 3, 4. Sini ada 4 lagi, 1, 2, 3, 4. Sini ada 4 lagi, 1, 2, 3, 4. Ini dalam, ini dalam binary. Okay, so sekarang ni, kalau, okay, mak dengar ada bunyi-bunyi ni ha. Okay. Alright. Kalau kita tekan kalkulator, okay, let's say kita tekan kalkulator kita tekan kalkulator yang kita nak kira ialah berapa tadi? 19 dalam hexa. 19 dalam hexa kita nak darab dengan FC. FC, kita nak darab dengan FC. Okay, kita dapat 189C. Okay, ni mak nak tunjuk tau. Kalkulator dapat 189C. Okey, ni jawapan kalkulator tau. Yang mana awak darab dalam hexa, FC dalam hexa, awak darab dengan 19 dalam hexa. Kita dapat jawapan kalkulator 189C. Okey, mak nak tunjuk kalau kita pergi IMU, okey, bila kita pergi IMU, alright, so kita buat move AL 25, lepas tu move DL negatif 4, kemudian IMAL DL. Okay. Bila kita pakai IMU, okay, bila kita pakai IMU, ni dia punya flex alright. So bila kita pakai IMU, mula-mula kita buat single step. Single step mula-mula move AL 25 kan, okay, 25 ni dalam decimal. Okay, kita klik pada single step, kita dapat nilai AX kita 0019. Sama, masih lagi sama kita dapat sini. Sama, kita dapat nilai AX kita 0019. Okay, lepas tu kita klik lagi pada single step, kita dapat nilai DX kita sini. Okay, nilai DX kita sini ialah 00 FC. Okay. Kita pergi sini, dapat sama nilai DX kita ialah 00 FC. Alright? Tetapi, bila kita pergi kepada IMAL instruction, nampak tak jawapan kita berbeza dengan jawapan kalkulator. Jawapan yang kita dapat ialah FF9C. Okay. Jawapan kalkulator, jawapan IMU ialah FF9C. Okay, ini bila kita trace assembly language lah. Alright. So, soalan mak agak-agak lah kan, agak-agak korang rasa kita nak ikut ajaran mana? Ajaran IMU ke ajaran kalkulator?
Mana agak-agak? Ajar. Mak pilih mana kan? Okey. Alright, pandai Aina. Kita ikut ajaran Imu. Okey, sebab tu mak kata bila Aimal ni you all jangan bergantung harap pada kalkulator sangat, okey? So kita akan ikut Imu. Okay, then kamu kata, mak, saya tak nak pakai Imu sebab saya tak nak, orang kata saya nak trace manually. Jadi sekarang ni cara untuk kita nak dapat jawapan kita sama macam jawapan Imu ni, okey? Kan kita kan 25 dalam desimal, okey? Nak darab dengan negatif 4 dalam desimal. Okay. Kalau kita darab macam biasa 25 dalam desimal darab dengan negatif 4 kita dapat negatif 100 dalam desimal. Betul kan? Okay, yang ni tak apa, kita boleh tekan kalkulator. Mana kalkulator mak? Yang ni tak apa. Desimal 25 dalam desimal kita nak darab dengan negatif 4. Okay, so kita dapat sini nilainya negatif 100. Okay, negatif 100 ni kita jadikan dia two's complement. Tapi nak jadikan dia two's complement, jangan jadikan dia 8 bit. Jadikan dia 16 bit. Kenapa nak jadikan dia 16 bit? Sebab kita nak simpan dalam AX register. Jawapan ni, jawapan negatif 100 ni kita nak simpan dalam AX register. Yang mana AX register ada 4 digit dalam hexa dan 1 digit ni ada 4 digit dalam binary. So bila kita total tu yang tadi kita dapat dekat sini ada 16 bit. Okay. Jadi sekarang ni nilai negatif 100 ni kita jadikan two's complement. Okay, kita jadikan two's complement. So tapi two's complement tu jangan ambil dia 8 bit lah walaupun dia instruction 8 bit. Kita jadikan dia 16 bit sebab jawapan dia ni, jawapan negatif 100 ni kita nak masuk dalam AX. So positif 100 kita dapat dekat sini. Mana tadi kalkulator tadi? Kita dapat sini tahu negatif 100 dalam hexa ni, ini dia punya binary. Kan, ini dahsyat lah kan, korang tak sampai dah sini. Kita ambil lah yang 16, sini 4, 8, 12, 16. Bermaksud dia start daripada sini lah. Alright. So 1, 1, 1, 1, 1. Betul ke? Sorry, bukan. Salah. Okay. So jadi sekarang ni bila kita nak ambil 100, kita nak ambil 100 daripada desimal kan. So binary dia kita dapat 1100100. So kita dapat kita dapat 7 bit ni kan, okey. So 7 bit ni kita akan letak daripada belakang. Okay, so positif 100, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Jadinya kita akan ambil dia 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0. Betul kan? 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0. Okey. So bila kita dah ambil positif 100 tu, okey, yang lain ni semua kosong lah. 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Okey. Lepas tu first complement dia 1 jadi 0, 0 jadi 1. 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1001. Okey. Lepas tu second complement kita ataupun two's complement kita tambah dengan 1. 1 tambah 1 kosong, carry 1. 1 tambah 1 kosong, carry 1. Sini 1, 1. 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Jadi ini membentuk, ini membentuk F, ini membentuk F, ini membentuk 9 dan ini membentuk C. Barulah kita akan dapat sama FF9C. So dapat sini, okey, betul. So dapat sini FF9C. Macam tu.
Okay. So dia tak boleh terus awak pakai kalkulator ni, tak boleh. Jadinya kalau nak dapatkan jawapan yang sama macam IMU, kita darabkan dia dalam desimal, lepas tu hasil darab tu, lepas tu kita jadikan dia punya two's complement. Okay. Alright. Okay. So sekarang ni the next part ialah kita nak tentukan dia punya flag. Alright. So bila nak tentukan dia, itu yang gunanya kita punya range tadi. Okay. So kan kita punya range tadi, mana range kita? Range kita ialah negatif 128 sehingga positif 127. Jadi kita punya jawapan ni, negatif 100 ni dia in range. Maksudnya dia ialah negatif 127 kan, negatif 127 Mak tak dengar. Tak dengar? Sebab Ada orang buka mic. Apa dia? Ada orang buka mic. Ada orang buka mic. Farwiza, tutup sekejap mic yang. Okay, dah. Tapi dia masih on lagi tu. Dia tak perasan. Farwiza, off mikrofon sekejap. Sebab ada kawan-kawan yang tak dengar. Okay, alright. So sekarang ni, bila kita nak tentukan dia punya carry flag dan juga overflow flag, so kita akan tengok kepada range dia ni tadi. Okay, so range dia untuk yang 8 bit, okay, so untuk yang 8 bit, dia ialah daripada negatif 128 sehingga positif 127. So kita punya jawapan ni, negatif 100 ni dia ialah in range. Kenapa dia in range? Sebab negatif 128, negatif 100, positif 127. So apabila dia in range, right, kita punya carry flag akan jadi kosong, overflow flag pun akan jadi kosong. Sebab dia in range. Okay. Kalau awak tengok dekat dalam buku kecil tu, okay, dia ada mention about sign extension. Kan kalau awak baca buku kecil tu kan, dia ada since AH is a sign extension of AL. Itu yang mak test malam tadi dia tak menjadi. Jadi in order untuk kita nak tentukan dia punya carry flag dan overflow flag, senang je tengok kepada dia punya range. Sama ada dia in range ataupun dia out of range. Kalau dia out of range bermaksud carry flag tu 1, overflow flag tu pun 1. Tapi kalau dia in range means carry flag kosong dan overflow flag kosong. Okay. Dan bila kita nak dapatkan jawapan, kita tahu dah jawapan kita akan disimpan di dalam AX. Tapi nak dapatkan jawapan AX ni, jangan tekan kalkulator. Ni kalau awak nak tulis manually lah, okay. Jangan tekan kalkulator. Apa yang awak perlu buat ialah kita darab macam biasa dalam desimal. Hasil darab dalam desimal tu kita perform di two's complement, then only kita akan dapat jawapan kita sama macam dalam IMU. Macam dalam IMU. Kalau tak, jawapan kita tak akan sama. Yang 9C ni sama, tapi yang depan tu, yang bahagian AH tu tak sama. Dan awak kena ingat tau, bila soalan tracing kan, okay, katalah macam tadi kan, kita ada IMAL DL. Lepas tu ada AX, ada BX, lepas tu kat sini ada flag lah kan, carry flag dengan overflow flag. Alright. So awak kena faham tau, bila dia ialah tracing, katalah awak tulis jawapannya 18FC macam tadi kan, 18FC.
189C, okey. Awak tulis jawapan awak ialah 189C. Sedangkan jawapan kita yang betul ialah FF9C. Walaupun awak kata mak yang salah ni belakang je. Yang salah ni depan je. Yang belakang ni betul. Boleh dapat separuh markah tak mak? Tak boleh tau yang. When it comes to tracing, bila kata you salah trace, tak kisahlah ekor dia masih betul ke, depan kepala je ke yang salah ke, memang kita akan terus kosong kat sini. So itu bahayanya. Okay. Alright. Dia memang nak kena, apa orang kata, sebab cara Aimal tu berbeza sedikit dengan cara Mal kan. Jadinya mungkin perlukan masa untuk nak download lah. Okay, tapi setakat ni dengan download rate yang ada masalah tak nak faham? Ataupun kita boleh pergi pada the next question dulu in order for you untuk apa orang kata dapatkan lebih pemahaman tu. Ya, kenapa Aina? Tadi kan range dia kalau in range CF dengan OF akan jadi kosong kamu kata? Betul. Ya. Kalau dia out of range baru dia akan jadi 1. Okay, alright. Okay. So the next one, okay, ataupun kita nak pergi ambil soalan yang kita create lah soalan sendiri Okay. Let's say kita ada move, kita ambil apa orang kata kita ambil nombor yang senang lah, tak payah nombor besar-besar sangat. Okay. Let's say kita ambil dekat sini AL ialah 10 dalam decimal. Okay. And then kita ada dekat sini move masuk dalam BH. Okay, katalah kita masuk dalam BH, negatif 2 dalam decimal. Okay, kita ambil nombor yang simple je lah. Alright. Kita Aimal BH. Okay. So awak tahu bila kita nak Aimal BH bermaksud dia ialah instruction 8 bit. So apa nak buat kalau instruction 8 bit? Yang kedua ialah BH kita akan darabkan dengan AL dan jawapannya kita simpan dalam AX. Okay. Yang ketiga dia punya range. Range dia sebab dia ialah Aimal sedikit berbeza yang mana bermula dengan negatif 120, mak selalu confuse. Okay, 128 sehingga positif 127. Ni 3 perkara ni penting, kena ingat. Okay, alright. So, bila kata move AL 10 dalam decimal, jadinya kita punya nilai AX ialah 000A. Kan, sebab 10 dalam decimal, heksanya ialah A. Okay, ni tak ada masalah lah. Kita punya sign flag kosong, zero flag kita kosong, overflow flag kita kosong, carry flag kita kosong, parity flag kita kosong, auxiliary flag kita kosong. Okay. The next one kita nak move BH negatif 2. So nilai negatif 2 nak masuk dalam BH. Okay. Kalau awak tekan kalkulator, nilai negatif 2 itu kan dalam desimal ni, negatif 2 dalam desimal, heksanya kita dapat FFFE. Jangan percaya bulat-bulat. So kita trace manually. So bila kita trace manually, negatif 2, kita akan start dengan positif 2. 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0. Okay. So first complement 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1. Second complement kita tambah dengan 1. Jadi 1 tambah 1, 0 carry 1, 1 tambah 0, 1, sini 1, 1, 1, 1, 1, 1. Ini membentuk F, ini membentuk E kan?
FE. Alright. So bila FE ni kita nak simpan dalam BH sahaja. Jadinya nilai AX kekal 000A, nilai BX ialah FE 00. Okay. So nampak tak? Beza kan jawapan dengan kita punya kalkulator. Kalkulator dapat juga FE ni tapi sebab depan dia tu FF. Okay, because calculator dia tak detect ataupun dia tak trace di mana kita nak masukkan kita punya jawapan kita. So kat sini kita dah tahu dah jawapan kita nak masuk dalam BH. Alright. So kita punya flag, okay, masih lagi di dalam move instruction, so kita not affected. Sign flag masih lagi kosong, zero flag masih lagi kosong, overflow flag masih lagi kosong, carry flag masih lagi kosong, parity flag masih lagi kosong, auxiliary flag masih lagi kosong. Okey. Bila nak aimal ni pula, okey, bila nak aimal kita ambil lah 10 dalam desimal, kita darab dengan negatif 2 dalam desimal. Kita dapat negatif 20 dalam desimal. Kan 10 darab negatif 2, 20 dalam desimal. Kita tahu jawapan kita kena masukkan dalam AX register, yang mana Mak cakap tadi AX register ada 4 digit. 4 digit dalam hexadesimal bersamaan dengan 16 digit dalam binary. So kita punya positif 20 ni pun kena dalam 16 bit. So kita pergi pada calculator, decimal 20, okey, kita dapat binary 10100. Okey. Jadi kat sini 0000000001 berapa? 10100. Okey, 0100. Alright. And then first complement kita 1111 1111 1110 1011. Alright, second complement kita nak tambah dengan 1. Jadinya 1 tambah 1 kosong, carry 1, 1 tambah 1 kosong, carry 1, 1 tambah kosong 1, 1, 0111 1111 1111. Jadi ini membentuk F, ini membentuk F, ini membentuk E dan ini membentuk C. So kita masuklah dekat sini. F, F, E, C. Jadi nilai dalam BX kekal F, E, 00. The next one, kita tengok dia punya range. Negatif 20 dia dalam desimal dia in range. Sebab negatif 128, negatif 20, positif 127. So apabila dia in range, kita punya overflow flag akan jadi kosong, carry flag pun akan jadi kosong. So what happened to the rest of the flags? Kekallah maintain sebab aimal tidak menyebabkan perubahan pada 4 flags yang ni. So sign flag masih lagi kosong, zero flag masih lagi kosong, parity flag masih lagi kosong, auxiliary flag pun masih lagi kosong. So macam itulah. Okey, dan awak kata, Mak jom kita check dengan IMU. Okey, jom kita check kat IMU. IMU. Alright, tadi kita buat move AL 10, move BH. BH kita negatif 2. Lepas tu aimal BH kan? Okey. So bila kita emulate, alright, ni kita buat dia punya flags. The first one ialah move AL 10. So kita klik pada single step, kita dapat 000A, kita dapat sini 000A yang mana kita punya flag ni semuanya kosong. Alright. So pergilah dekat kita punya mana tadi PowerPoint kita ni kan? Okay, so kita dapatlah sini 000A, comel, dan kita punya flag semuanya kosong pun comel. Alright.
And then the next one kita emulate pula the next step, okay, ialah move BH negatif 2, kita dapat FE kosong dengan keadaan flag kita semuanya kosong. So kita pergi check balik dengan kita punya jawapan. Jadi kita dapat FE kosong, AX kita masih sama dan kita punya flag semuanya kosong. Okey, comel lagi. Comel kan, alright. Next kita pergi kepada kita punya IMAL BH. So bila IMAL BH, nampak tak? Kita dapat FFEC dengan keadaan kita punya flag semuanya masih lagi kosong. Jadi sama tak yang kita dapat? Kita dapat FFEC. Nilai BX masih lagi kekal FE kosong. Nilai flag kita semuanya kosong sebab dia in range. Gitu. Pada mak cara IMAL lebih mudah bila awak buat cara macam ni. Sebab kita tengok kalau kita tekan kalkulator kan, kalau kita tekan kalkulator tadi kita A kan, ini dalam hexa kan, 0A nak darab dengan apa satu lagi nilai tu tadi FE kan. Ni negatif 2 ni ialah FE kan. Okay, FE. So kalau kita darab dengan FE, kita dapat 9EC. Yang mana kita jawapan kalkulator ni 9EC ni tak sama dengan jawapan yang diberi oleh IMU. Jadi tak boleh nak bulat-bulat tekan kalkulator awak, tak boleh. Alright, tu bahayanya. Sebab mak pernah ada satu semester dulu, mak rasa dia overconfident lah. Dia overconfident, ada soalan tracing yang melibatkan MAL dan IMAL, dia memang sepenuhnya menggunakan kalkulator. Jadi bila salah dia macam marah tau. Dia macam marah, dia kata mak kenapa jawapan saya salah? Saya pakai kalkulator. Dia kata masa tu memang kita tak boleh pakai IMU lah sebab buat dalam kelas kan. Okay, memang jawab soalan pun bertulis, so tak boleh pakai IMU. Jadi dia macam marah, dia kata saya rasa jawapan saya betul, takkanlah saya tekan kalkulator salah. Dan in fact dia tekan kalkulator depan mak lah, dia tunjuk ni jawapan kalkulator. Tapi lepas tu bila mak demonstrate dekat dia perbezaan dengan IMU semua tu, baru dia terdiam. Jadi dia kata tak boleh nak pakai kalkulator. Memang tak boleh. Memang tak boleh. Kan jadinya apa orang kata itulah kena berhati-hatilah. Okay, so lain pensyarah lain dia punya cara, tapi mak rasa untuk kelas mak cara ni yang you all akan lebih senang absorb berbanding dengan cara yang ada cakap pasal apa sign extension dan sebagainya tu. Okay, ada soalan. Mak ada tak soalan yang dia punya CF1 even dia in range? Tak ada Faiz. Kalau dia in range memang dia akan jadi kosong. Kalau dia in range CF dengan OF totally yes. CF dengan OF memang akan jadi kosong unless kalau misal kata yang awak darab tu apa yang kita darab akan dapat out of range. Contoh kita nak darabkan okey. Contoh kalau kita nak darabkan, kita pergi kat IMU cuba bagi mak nilai negatif 110. Negatif 110. Dia kena lebihkan. Negatif 130. Kalau kita nak dapat negatif 130 tu berapa darab berapa 13 darab dengan okey. So katalah 10 dekat sini negatif 13. Okey, so kita masih lagi nak IMAL BH. Okay, ini contoh tau. Okey. Jadinya kita tengok flex mula-mula kita single step dia dapat 000A. Lepas tu kita single step lagi kita dapat F3 00 sebab yang negatif 13 ni. Alright. Lepas ni masih lagi 0000. Alright. Lepas tu dia ada single step. Nampak tak Faiz? Bila kita dapat dekat sini negatif 13 dalam desimal darab dengan 10 dalam desimal kita dapat negatif 130. So negatif 130 tu
dia dah lebih daripada range, dia out of range. So bila dia out of range, barulah dia punya carry flag dengan overflow flag jadi satu. Selagi dia in range, memang carry flag dengan overflow flag akan jadi kosong. Ni contohlah, contoh sebab kita nak demonstrate dia punya carry flag dengan overflow flag. Jadi Mak rasa dia lebih, apa orang kata, awak pun lebih mudah faham cara macam ni. Okey. Ada soalan lain? Oh, ilmu special. Okay, ilmu dia memang special. Kan kita tak boleh gunakan cara yang sama macam mal. Sebab mal dia lain. Tu yang jadinya bila dia imal, mal, div, idiv, dia dah start student, dah start pening. Tapi lepas tu dia okey balik sebab dia dah masuk kepada boolean. Boolean tu senang. Boolean tu senang je. Dia tak ada carry flag, dia tak ada overflow flag. Lepas tu dia pening semula dekat, dia akan pening semula dekat loop. Loop, if else, dia akan pening semula dekat situ. Alright. Ajmal ada apa-apa nak tanya Ajmal? Ajim? Aina? Daing? Mul macam mana? Mul macam man? Mul macam mana? Apa maksud Ajim mul macam mana? Okey, Ajmal tak ada soalan. Apa maksud Ajim mul macam mana? Kalau mul tengok pada kita punya lecture, tengok pada kita punya lecture yang sebelum ni yang Mak ada upload dekat dalam YouFuture. Lepas tu Ajim boleh compare lah. Sebab kalau misal kata nak terangkan lagi sekali pasal mal, takut dia akan ambil masa. Okay, alright. Okay, Dain, setakat ni tak ada soalan. Okay. Next kita pergi, okay, try satu lagi soalan yang lebih besar daripada range. Okay, cuba Fahmi bagi apa nombor yang lagi besar daripada range, apa darab apa? Kan kita sampai 100, okay, tadi kita try nombor negatif kan? Okay, tadi kita try nombor negatif, kan kita punya range kan daripada negatif 128 sehingga positif 127. Okay, kita ambil 150 lah. Okay, kita ambil 150 150 dah out of range tau. Okay, so 10 dengan 15. Okay, 10 dengan 15. Alright, walaupun dia nombor positif dengan nombor positif tau. Okay, walaupun dia nombor positif dengan nombor positif, kita boleh pakai aimal. Okay, tak ada masalah sebab kan tadi Mak kata aimal ni dia dua alam. Dia boleh negatif dengan negatif, dia boleh negatif dengan positif, dia boleh positif dengan positif. Okay, so bila kita 10 darab dengan 15, dalam desimal kita dapat jawapan dia 150, betul? Sepatutnya dia dah out of range sebab range kita sehingga positif 127 sahaja. Alright, so bila kita emulate, okay, sini kita punya flex, alright, kita single step, okay, kita dapat 000A, okay, ni semua masih lagi kosong lah, 00000, okay, and then kita akan single step lagi sekali dekat BH, 0F, 00, so dekat sini masih lagi lah semuanya 00000, okay, then kita single step lagi sekali, kita dapat 0096 dan immediately kita punya carry flag 1 dan overflow flag kita 1. Tapi kalau kita pakai mal, dia masih dalam range tau. Okay, tu kena ingat range untuk mal dengan range untuk aimal lain. Kalau kita pakai mal sini, dia nombor positif. Dia masih dalam range. Kenapa pula dia macam tergaya? Tak nak dia. Okay. So bila kita emulate dia, alright. Bila kita emulate single step, kita dapat 000A, kat sini semuanya 000, alright. Lepas tu single step lagi kita dapat 0F, 00, yang ni semuanya 000. Single step lagi sekali, kita dapat jawapan sama 0096, tetapi kita punya flag semuanya 000. Kenapa? Because mal kita punya range 0 sampai 255. Jadi
hasil darab kita 10 darab 15 tu dalam range yang 0 sampai 255. Tu beza dia. Okey. Alright, so jangan keliru antara mal dengan aimal. Comel lah, comel. Kita memang lagi comel daripada compiler kan. Okay. The next one, boleh proceed Boleh lagi Boleh absorb lagi. Okay, boleh. Mak ikut cakap Faiz. Faiz kata boleh. Boleh Mak. Alright. Okay, the next one, kita pergi kepada, alright, ini sebenarnya mal BL juga. Okay, dia sama dengan apa yang kita dah buat sebelum ni. So Mak rasa kita tak perlu nak go through lagi sekali. Kita pergi yang dekat 16 bit. Okay ni. So nampak tak nilai dia 10,000 Okay, 10,000. Alright, okay. So bila dia ialah aimal BX. Okay, ni adalah dekat dalam program 7.9 muka surat 55 Okay. Jadi sekarang ni sama je, kita ada 3 je kan. 1, 2, 3. Okay. Move AX 10,000. So 10,000 ni dia belakang dia tak ada huruf H. Jadi bila dia tak ada huruf H, kita akan jadikan ataupun memang dia ialah nombor desimal. So awak pun tekanlah kalkulator. Mana kalkulator Mak? 10,000 dalam desimal. Bukan main lagi. 10,000. Okay. Heksanya kita dapat 2710. Samalah macam yang dekat buku kecil tu. So kita dapat nilai AX kita ialah 2710. Okay. So because of dia masih lagi dalam move instruction, bermaksud kita punya flag semuanya not affected. Sign flag kosong, zero flag kita kosong, carry flag kita kosong, auxiliary flag kita kosong, parity flag kita kosong dan auxiliary flag kita pun kosong. Okay, yang ini Mak rasa semua dah comel dah. Comel-comel belaka. Okay. And then move BX negatif 3. Okay. Bila move BX negatif 3, okay, nak masuk dalam BX tau. Okay, nak masuk dalam BX bermaksud dia ialah 16 bit. So apabila dia ialah 16 bit, okay, negatif 3, kita akan start dengan positif 3. 16 bit tau, 0, 0, 0, 0, 4 baru, 1, 2, 3, 4, 8 baru, 1, 2, 3, 4 lagi, last kali barulah 0, 0, 1, 1. Tadi kita buat 8 je sebab kita move tu nak pergi dekat BH. So BH tu 8 bit. So now kita pergi dekat BX. BX ialah 16 bit. Alright. Lepas tu first complement kita, okay, 0 jadi 1, 1 jadi 0 macam biasa. 1, 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 0, 0. Okay. And then second complement kita tambah dengan 1. 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Ini membentuk F, ini membentuk F, ini membentuk F, ini 8 tambah 4, 12, 12 tambah 1, 13. So ini ialah D. Jadi nilai AX kita kekal 2710. Nilai BX kita menjadi F, 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 D. Okay, dan sama jugalah because of dia ialah move instruction, so all flags not affected. So sign flag kita kosong, zero flag kita kosong, carry flag kita kosong, overflow flag kita kosong, parity flag kita kosong dan auxiliary flag kita pun kosong. Okay. The next one kita nak aimal BX. Okay, kat sini dia ada cabaran sikit lah. Alright. So apabila dia aimal BX.
awak nampak BX dekat sini, automatically yang pertama awak akan tahu dia ialah 16 bit. Okay, so apabila dia 16 bit, kita ambil dia punya source ni, BX. BX nak darab dengan apa? Sentiasa darab dengan AX. Okay, darab dengan AX dapat jawapan. Jawapan tu nak simpan dekat mana? Dia akan simpan dekat AX dan dia akan simpan dekat DX. Okay, AX ni 4 digit dalam heksa. DX pun 4 digit dalam heksa. Okay, dan yang ketiga, bila dia 16 bit, awak punya range pun bertukar menjadi, ni kena ingat sikit lah, negatif 32768 dalam desimal, ni kita punya X, hingga kepada positif 32767 dalam desimal. Okay, disebabkan dia ialah 16 bit, so kereta api dia pun panjang tau. Kita tahu, mula awak tahu 10,000 dalam desimal nak darab dengan, negatif 3. Okay, negatif 3 dalam desimal. So bila kita darab, kita dapat negatif 30,000 dalam desimal. So negatif 30,000 ni kita nak simpan dua tempat, AX dan juga DX tau. Okay, so sekarang ni, Mak tunjuk 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Okay, ini kepunyaan DX. Okay, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ini kepunyaan AX. Okay, tapi dia memang panjang. Alright. So, kita tekanlah kalkulator 30,000. Okay, 30,000. Tekan kalkulator. 30,000 desimal. 30,000. Okay. Ini dia punya binary. Ini dia punya binary. Panjang binary dia Okay, so binary yang kita dapat ni ada 4, 8, 12, 13, 14, 15 kan. Yang ini masuk dalam AX. Jangan masuk dalam DX, masuk dalam AX. So awak akan ada 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1. Ni Mak bukan ingat, Mak dah tulis awal-awal. 0, 0, 0, 0. Okay. So yang lain kat depan ni semuanya buat kosong. 0, 0, 0, 0, 0. Sampailah kat depan ni sampailah dekat depan tu. Okay. And then selepas itu kita buat dia punya first complement. Okay, kita buat dia punya first complement. So bila kita buat dia punya first complement, 0 jadi 1, 1 jadi 0. Dapatlah 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Ni semuanya satu. Semuanya satu. Sampailah ke hujung. Okay. Lepas tu kita nak tambah dengan, kita nak buat twos complement. Twos complement kita akan tambah dengan 1. Tambah 1 kat belakang tu. Okay. So bila tambah 1 kat belakang, 1 tambah 1. 0, carry 1. Sini pun 0, carry 1. 0, carry 1. 0, carry 1. Sini 1, 0, 1, 1. 0, 1, 0, 1. 0, 0, 0, 1, 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
Jadi sini membentuk F, sini membentuk F, sini membentuk F dan sini membentuk F. Sini 9, sini A kan, 8 tambah 2, 10. Lepas tu 9 pula, sini 8. Okey, sini 8 tambah 4, 8 tambah 4, 12, 12 tambah 1, 13. Sini D, dekat sini kosong. Jadi masukkanlah dekat kita punya
dx kita, okey, ax kita ambil berapa? 8a d kosong, 8a d kosong, bx kita kekal f f f d, dx kita f f f f. Sebab kita ambil dekat sini dx kita. Dx kita ialah f f f f, ax kita ialah 8a d kosong. So kita dapat 8a d kosong dan okey, kan kita dapat negatif 30,000 tadi kan. So negatif 30,000 tu dia in range. So negatif 32,768, negatif 30,000, lepas tu positif 32,767. So dia in range. Jadi bila dia in range, carry flag kita kosong, overflow flag kita pun kosong. So yang lain tu akan maintain, sign flag kosong, zero flag kosong, parity flag kita kosong dan auxiliary flag kita pun kosong. Macam tu. Okay. Sebab kalau macam kita tekan calculator, katalah kita tekan calculator. Let's say tadi kan kita 2710 2710 darab dengan FFFD. Kita dapat, nampak tak? Jawapan kita lain tau dengan kalkulator. Yang ni kita dapat sama. 8A D kosong. Tapi yang dekat sini, dekat DX tu kita akan dapat lain. Jawapan kita akan ikut IMU. So bila IMU tu dia akan dapat FF, mana tadi? FFFF. Itu yang bila mak cerita tadi dia tak puas hati sebab dia kata bila dia tekan kalkulator tu memang jawapan dia dapat tu dan itulah yang dia tulis. Tapi bila mak clarify dekat dia barulah dia terimalah jawapan mak tu. Okay, sebab bila dia nombor negatif, bila dia nombor decimal point, binary point, memang kita susah nak pakai kalkulator sebab jawapan yang kita dapat tu dia takkan sama dengan jawapan IMU. Okay, so itu kalau 16 bit bermaksud dia punya, apa orang kata? Dia punya kereta api tu lagi panjang. Lagi panjang. Emma ada soalan Emma? Farah ada soalan? Ataupun masih lagi absorbing? Mak, mana datang DX? Okay, DX tu dia macam ni. Kalau dalam 16 bit, okay, kalau dalam 16 bit, alright, okay. Kalau, okay, macam mana mak nak cakap okay. Bila dia ialah 16 bit, ingat tak? Kalau 16 bit, mal pun sama. Kita pakai AX dan kita pakai DX. Kan, okay? Kenapa kita pakai AX dengan DX? Bermaksud kalau misal kata nombor itu out of range. Kan kalau misal kata mal kan kita punya range daripada kosong dalam desimal sampai 65535 kan dalam desimal. So kalau misal kata dia out of range, kita akan guna DX ni. So sama juga dengan 16 bit kalau dia imal. So dia akan gunakan AX dan dia akan gunakan DX. Jadi DX ni sebenarnya dia akan menyimpan, dia akan save nilai, dia akan save lah nilai dia. Sama ada FFFF ke ataupun FFFE ke apabila hasil darab yang awak dapat tu dia out of range. Okay, ataupun kita dia out of range. So bila dia out of range tu yang dia akan pakai DX ni. That's why ingat tak yang masa the first video yang sebelum ni mak kata kalau mal dengan imal, okay, first number tu kan, okay, katalah awak ada nombor yang pertama, ini first number, awak nak darab dengan second number. Okay, first number ni memang awak akan wajib masukkan dia dalam AL ataupun AX bergantung kepada dia punya bits lah.
Okay. Second number ni kan mak kata boleh nak guna BX, boleh ataupun CX, tetapi mak tak cadangkan awak guna DX. Kenapa? Sebab inilah. Sebab DX punya register ni dia memang khusus digunakan apabila hasil darab awak tu out of range. Jadi kalau awak masukkan nilai dekat dalam DX tu, takut result yang awak dapat tu dia tak accurate. Jadi yang second number tu tak kisah nak masuk BX boleh, nak masuk CX pun boleh, tapi jangan masuk DX. Dia memang syarat dia, Jim. Syarat dia memang DX tu digunakan untuk multiplication and division. Cuma division kita belum belajar. Gitu. So dia bukanlah kata mana datang, dia memang kalau dalam Intel 8086 punya architecture, memang dia dikhususkan untuk menyimpan lebihan bila kita buat multiplication dan juga division. Okay, welcome Ajim. Alright, lain? Tak ada, okay. Ataupun kan, okay, cubalah kita buat satu yang cuba bagi mak satu nombor yang dia lebih daripada 3 ataupun dia kurang daripada negatif 32,768. Kalau kita ambil negatif 31,000, berapa negatif 31, 10 darab 31 tadi kita ada 10 darab 3. So kita dapat 30,000. Kalau kita nak ambil 31,000 maksudnya 10 darab 11 11 darab 3, 33. 12 darab 3, okey 11 darab 3 lah 11 darab 3. Okey, kita ambil. Kita move masuk dalam AX 11,000 dalam decimal. Okey. Lepas tu kita move, katalah kita move masuk dalam BX negatif 4 lah. Okey, negatif 4. Betul kan? Okey, negatif 4 dalam decimal. Okey. Lepas tu kita nak IMAL BX. Alright. So dekat sini kita akan dapat, okey ni tak apalah AX dan BX tu kan. Okey. So bila kata dekat sini IMAL BX, yang pertama dia ialah 16 bit. Yang kedua BX akan didarab dengan AX. Hasil darab kita akan simpan dalam AX dan kita simpan dalam DX. Yang ketiga dia punya range ialah daripada negatif 32,768 sehingga positif 32,767. Okay, alright. So bila kata kita tekan kalkulator ataupun kita darab macam biasa, 11,000, lama tak cukup ruang lah yang. Mak takut tak cukup ruang je. Kita buat kat sini lah okay. 11,000 dalam decimal, darab dengan negatif 4 dalam decimal, kita dapat 11 darab 4, negatif 44, 11 darab 4, 44 kan? 0,00 dalam decimal. Betul tak? Sebelum kita tersalah decimal. 11,000 darab dengan negatif 4. Okay, so kita dapat negatif 44,000. Okay, jadi negatif 44,000 ni nak simpan dekat dua tempat. Nak simpan dekat AX dan nak simpan dekat DX. Jadinya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ini DX punya. Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Okay, ini AX punya. Alright. So kita nak buat kita punya two's complement kan? So nak buat two's complement kita akan start dengan positif 44,000 dulu. Okay. So positif 44,000. Alright. 44,000. Dia punya binary ialah
01110. Kita buat sikit-sikit Mak tak boleh ingat. Sini 0001110. Betul tak? 1110 1011, sini 1010. 1011. Okey. Alright, yang ni semua kosong. 00000000000000. Okey. Lepas tu kita buat kita punya first complement. 111110001010101010. Sini semuanya 1. Okey, sini semuanya 1. Tambah dengan 1 untuk two's complement. Okey, tambah 1 sini. So, bila tambah 1, 1 tambah 1 kosong carry 1. 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 Okey, dia berhenti sini. 1, 0, 0, 00, 10, 10, 10. Sini 1111, 1111, 1111, 1111. So ini akan membentuk F, ini membentuk F, ini membentuk F, ini membentuk F. Ini 4 tambah 1, 5. Sini 4, sini 2, sini 0. Jadi kita akan simpan dalam AX kita ialah 5420. DX kita ialah F, 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 F. Okey. Cuba 11,000 dengan negatif 4 11,000. 11,000. BX kita ialah negatif 4. Lepas tu kita mau BX. Betul kan? Jangankan berangan pula. Aimal BX. Okey. So, bila kita pergi dekat IMU, kita pergi emulate. Alright. So, yang pertama bila kita single step, kita dapat 2AF8. Oh, yang ni kita tak ada ni kan? Okey, tak apa. Kita tak ada trace yang ni kan? Okay, kita pergi balik. Okey. Lepas tu single, okey, yang ni semua kosong lah. 0000 kan? Sebab dia move instruction. Lepas tu kita single step lagi, negatif 4 ialah FFFC. Pun sama, sini semuanya 0000. Okey. Bila single step lagi sekali, kita dapat, kenapa macam mal BX. BX kita dapat FFFC. Kenapa DX kita dapat 2AF7? Sekejap. 11,000, 11 dengan 4, 44 kan? 44,000. Kita dapat FFFC. Yang tadi ni kita dapat, mana? Betul ke kita ni? Ding. Kita salah kat mana? Patutnya Aimal. Oh, patutnya Aimal Oh, mak tulis mal. Okey. Nampak tak? Mak pun pening yang 0 dengan 1. Okey, mak tulis mal Okey. Alright. Mak tulis Aimal. Macam tu lah anak mak kan, perasan. Kalau tak mak pun syok sendiri je. Okay, kita dapat. Okay. So, kita emulate. Alright, ni kita punya flex.
single step, 2A, single step lagi, FFFC. Bila kita aimal, alah, saja je. Okey, betul tak? Kita dapat 5420 untuk AX. AX kita dapat 5420. Betul ke tak? Betul ke tak? Kita dapat 5420. DX kita dapat FFFF. DX kita mana? DX kita dapat FFFF. Dan bila kita tengok pada flag kita, nampak tak? Sebab negatif 44,000 tu dah out of range. So kita punya carry flag 1, overflow flag kita pun 1. Gitu. Comel kan? Okey tak Ajim? Sama-sama shot sendiri. Okey. Okey, so macam tu lah caranya aimal. Okey. So yang ini yang untuk slide seterusnya. Salah. Untuk slide yang seterusnya sebenarnya dekat sini yang soalan ni Mak nak demonstrate yang mana aimal ni boleh juga digunakan untuk nombor positif didarab dengan nombor positif. Tapi sebab tadi kan kita dah buat, kita buat dekat mana Kita buat dekat, ada tadi, kita dah demo kan? Kita buat dekat mana? Dah hilang dah. Sini ke? Ada yang tadi yang kita nak demo dia punya flag tu. Tengok tu, bila kita cari hilang. Ada kan? Mak buat kat Imo, mak buat kat Imo je tadi. Patutlah hilang. Okay. Right, so tapi macam tu lah. Ke nak lagi? Maksudnya nak demo lagi ke? Positif dengan positif tapi kita pakai aimal. Okey, jom. Okey, Fahmi kata jom. Aina pun kata on. Okey, on. Alright, so yang ini ada dekat dalam muka surat 53. Ada dekat dalam muka surat 53. So bila kita move AL 25, alright. So kita punya AX ialah, tak ada masalah lah 25 tu. Dari mana kalkulator? 25 kita tekan kalkulator, decimal 25, hexa kita ialah 19. Okay, so 19 kita nak masuk dalam AL register, jadi 0019. And because of dia ialah move instruction, jadinya kita punya sign flag ialah 0, zero flag kita ialah 0, carry flag kita ialah 0, overflow flag kita ialah 0, parity flag kita ialah 0 dan kita punya auxiliary flag pun 0. Alright, yang ini insya-Allah kita tak ada masalah. Dah hebat dah. Okay, and then kita nak move BL. Yang kedua kita nak move BL. Nilai AX kekal 0019. Okay, nilai BX. Alright, so 6 dalam decimal, 6 juga dalam hexa. So tak ada masalah. Kita masuklah 0006. And untuk instruction yang kedua, because of kita menggunakan move, okay, so masih lagi samalah. Sign flag kita 0, dia tak affected. Okay, flags kita tak affected. Zero flag kita 0, carry flag kita 0, overflow flag kita 0, parity flag kita 0 dan auxiliary flag kita pun 0. Okay. Lepas tu barulah kita nak aimalkan dia. So bila kita nak aimal BL, okay, aimal BL, kita kena tahu the first one ini ialah instruction 8 bit. 8
Lepas tu bila dia instruction 8 bit, kita akan ambil dia punya source ni. Okay. BL nak darab dengan apa? Sebab dia 8 bit, kita akan always darab dengan AL, dan hasil darab tu kita akan simpan dia masuk dalam AX. Okay. Lepas tu yang ketiga, apabila dia ialah IMAL 8 bit, range-nya ialah negatif 128 dalam desimal sehingga positif 127 dalam desimal. Okay. So kita buatlah kan, 25 dalam desimal kita darab dengan 6 dalam desimal. 25 darab dengan 6. 25 darab dengan 6 dalam desimal, kita dapat 100. Mana? Kita dapat 150 dalam desimal. So yang kita dapat ni dah already nombor positif. So kita tak perlu nak implement dia punya two's complement. So bila kita tak perlu nak implement dia punya two's complement, kita boleh terus ambil lah nilai 150 tu dalam dia punya heksa ialah 96. Jadi 96 ni kita nak simpan dia di dalam AX register 1, 2, 3, 4. Kan kita dapat 96, masuk dekat sini 96. Kat sini kita kosong dan kosong. Okey. Yang nak ditekankan, okey, BX kita, BX kekal 0006. Okey. Yang nak ditekankan dekat sini sebab kita punya hasil darab ialah 150 dalam desimal, yang mana positif 150 dalam desimal dah lebih range. Range kita sampai 127 sahaja. So dia dah out of range. So apabila dia ialah out of range, automatically carry flag kita 1 dan overflow flag kita 1. Yang lain semua sama. Sign flag kita masih kosong, zero flag kita masih kosong, parity flag kita masih kosong, dan auxiliary flag kita masih kosong. Sebab untuk IMAL dia tidak melibatkan 4 flags ni. Alright, okay. Jadi dia punya perbezaan dekat sini ialah kalau macam MAL, kalau kita MAL BL kan, okay, range kita antara kosong sehingga 255 dalam desimal. Okay, jadinya ada student ataupun ada senior awak, bila dia darab, okay, dia darab IMAL, dia dapat dekat sini kosong-kosong. Jadi dia kata, mak, yang dia punya higher ni kosong-kosong. So immediately dia terus letak kat sini carry flag kosong, overflow flag pun kosong. Sedangkan kita tak ikut macam tu. Sebab tu kalau macam anak-anak mak akan sentiasa suruh check dia punya range. Walaupun dapat dekat sini kosong-kosong, tapi range awak dah out of range. Walaupun nampak dekat sini kosong-kosong, tetapi carry flag kita 1, overflow flag kita akan jadi 1 sebab kita pakai IMAL. Tapi kalau kita pakai MAL, dia dalam range. Bila dalam range, carry flag kita kosong, overflow flag kita kosong. Itu dia punya beza dia. Jangan terperangkap. Kan, sebab ada mak faham bila kata dia belajar dengan kawan-kawan, dan kawan-kawan dia tu bukan belajar dengan mak lah, maksudnya bukan kelas mak. Dia akan ada dia punya itulah, beza caranya. So mak kata kalau dengan mak memang mak akan always minta you all untuk check dia punya range. Itu cara paling selamat nak identify dia punya flag. Sama ada in range ataupun out of range. Sebab ada lecturer yang memang dia kata bila sini kosong-kosong terus immediately carry flag kosong, overflow flag pun kosong. Tapi kalau macam mak memang suruh check dia punya range. Okay. Sebab ada case dia belajar dengan lecturer lain. Lepas tu tak macam mana ada test kot, mak rasa test. Dia tak puas hati, dia suruh mak yang marking. Mak marking lah, bila mak marking tu memanglah ada sedikit lah dia punya perbezaan, maka dia jadi lagi tinggi. Tapi lepas tu mak kata mak tak berani nak kacau kelas orang lain. So kalau misal kata betul-betul dia tak puas hati, maybe dia sendiri yang kena jumpa dengan lecturer dia lah, ataupun dia sendiri yang kena jumpa dengan KPP. Kan, sebab
adalah benda tu sepatutnya dia betul. Tapi lecturer dia salahkan. Jadinya dia tak puas hati lah. Lepas tu yang menyebabkan dia lagi tak puas hati sebab dia kena repeat. Lagi dia tak puas hati masa tu. Awal-awal Sam tu dia jumpa mak, dia kata, saya tak puas hati mak gini. Tapi nak buat macam mana? Nak buat macam mana? Kan? So jadinya itulah mak kata, bila you belajar dengan orang lain mungkin dia adalah kan yang apa orang kata yang berbeza fahamannya, ajarannya, tapi as usual ikut cakap mak. Kan apa-apa semua ikut cakap mak. Okey, Zahirin ada soalan? Okey, kalau 16 bit nombor positif darab kejap. Kalau 16 bit nombor positif darab nombor positif, DS jadi 000 lah sebab tak ada tukar jadi 2's complement. Mak tak pernah lah pula ni sebab nombor dia sangat besar nanti. Kalau 16 bit, okey, dia ialah nombor positif darab dengan nombor positif kan. Okey, range kita sampai, cuba kita buat. Apa nombor dapat positif 40,000? Ni Aimal kan? Aimal ke Mal Aina? Aimal, okey. Cuba. 40,000. 40,000 nombor positif Kita test. Test. Sekejap. Apa mak buat ni? Okey, test. Kita test. Pakai Aimal, pakai Imu teruslah. Okey. So kat sini 11,000. Okey, katalah sini kita ambil positif 4 So dapat 44,000 kan? 44,000 dah out of range. Okey, dah out of range. Jadi kita Aimal, kita emulate. Okey, sini masih lagi 000, single step, kita dapat ini. Nilai sini semua masih lagi 000. Lepas tu single step. Okey, kat sini jadi 4, masih lagi 000. Dx kita pun masih lagi 000. Okey, betul Aina. So kita punya dx tu tetap 000. Tapi sebab dia dah out of range, carry flag kita 1, overflow flag kita pun 1. Gitu. Comel kan kita. Alright, welcome. Okey, lain? Faizin ke? Senyap je Faizin. Siapa lagi? Hadif ada soalan? Haikal? Naili? InsyaAllah tak ada. Okey. The next one, sebenarnya kan mak ada hantar attachment tau, tapi bila mak tengok sini attachment tu kosong. Korang pun tak nampak tak ada dapat kan sini attachment. Sebab Ajim left dah, belum habis lagi Ajim. Tak ada kan? Tak apa. Nanti mak bagi dekat dalam WhatsApp ke, dalam group ke, nanti mak bagi. Okey, mak nak bagi soalan sebenarnya. Okey, tak apa. Dekat sini pun ada soalannya. Alright, okay. So, ni review lah. Okay, ni review. Alright. Okay, so ini ialah soalan yang pernah ditanya. Okay, soalan yang pernah ditanya di dalam dalam kuis, tak silap mak. Kuis ke test? Tak ingat lah. Antara dua tu lah. Okay, yang mana, okay, sama. You are given the arithmetic expression, okay, cuma arithmetic expression yang ini melibatkan darab. Sebelum ni melibatkan apa orang kata, melibatkan tambah dan tolak sahaja, okay. So bila kita nak buat ada darab, dia dah mention dah dekat sini, okay, bukanlah mention, dia dah letak dah dalam bracket tu, darab tu yang kena buat dahulu, kemudian hasil darab barulah awak akan tambah dengan 89. Okay, and again kita ada variable dan variable kita ialah total. So bila kita nak jadikan dia sebagai assembly language, a series of assembly language, so yang pertama sekali total ni kena declare lah.
Okay, so macam mana nak tahu total ni nak kena declare dia sebagai DB ataupun DW, awak tambah dan darab dulu. Okay, 55 darab dengan 25 kan? Ni kalkulator. Dia dalam dalam heksa tak tu? Dalam heksa 25 darab 55. Okay, kita dapat C49 kan, 25 darab 55, lepas tu tambah dengan 89. So tambah dengan 89 pun dalam heksadesimal. Dapat jawapan dia CD2. CD2 ni desimalnya nampak tak? 3282. Jadi awak kena declare dia dalam DW. Jangan declare dia dalam DB, tak muat. So awak pun declare total DW 0000 dalam heksa. So kenapa kita letak 0000? Because currently kita tak ada buat apa-apa, apa orang kata, kita belum buat lagi dia punya operation dia kan. So kita tak tahu lagi dia punya nilai berapa. Alright. So lepas tu barulah yang kedua kita akan move kan. Sebab kita dah tahu dah dia ialah hasil darab dia tu memang akan hasil darab dan hasil tambah tu akan lebih daripada 8 bit. Jadinya dia memang sengaja tak bagi tahu clue tahu ataupun hint sama ada nak guna DB ataupun DW. Jadi bila awak dah tahu result awak akan disimpan dekat dalam DB, paling selamat memang kita akan gunakan semuanya 16 bit register. So awak move lah. Move masuk dalam AX 55, tulis situ H, tulis heksa sebab dekat sini dah 16. Kalau awak tak tulis H, bermaksud 55 tu dalam desimal. Nanti akan jadi salah. Okay. Lepas tu, move pula yang kedua, katalah kita nak masuk dalam CX. Okay, nak masuk dalam CX ialah 25 dalam heksa. Ini nombor yang pertama, ini ialah nombor yang kedua. Okay. Dua-dua nombor positif. Soalan yang ini dia tak minta trace pun, carry flag ke, overflow flag ke. So awak bebas. Nak pakai mal boleh, nak pakai imal pun boleh. Sebab imal pun masih lagi valid. Apa orang kata? Positif dengan positif. Tapi selalunya bila positif, darab dengan positif kita pakai seboleh-bolehnya kita pakai mal. So awak akan mal lah. Mal CX. So bila mal CX, jawapan dia kan dia akan simpan dalam AX dengan DX kan. Okay. Lepas tu awak nak tambah. Kan. Jadi bila nak tambah tu kita nak tambah dengan 89 dalam heksa. Alright. So sama ada awak terus buat add. Okay, sebabkan jawapan dia kan kita simpan dalam AX kan. Okay. Add AX 89 dalam heksa, nak buat macam ni pun boleh. Ataupun okay, ni masih lagi sama. Total DW 0000H, move AX 55H, move CX 25H. Okay, kat sini kita mal CX, okay. Ataupun kita move. Awak nak move BX contohnya 89 dalam heksa, lepas tu barulah awak add AX dengan BX pun boleh. Dua-dua cara boleh. Sama ada awak nak terus tambah ataupun nilai 89 ni awak nak masukkan dulu dekat mana-mana register yang kita dah tak pakai and then baru awak tambahkan dia. Pun boleh, valid juga. Last kali bila dah tambahkan kita jawapan tu simpan dekat dalam AX. Ini pun jawapan simpan dekat dalam AX. So kita akan move lah. Move pergi dekat total AX. Sini pun move pergi dekat total AX. So jangan buat kesilapan careless mistake, okay. Bila awak declare dekat sini T huruf besar kan, lepas tu kat sini awak pun pergi buat move T huruf kecil. So dia akan salah lah kan sebab dia tak sama.
Okay, so yang itu benda-benda biasalah, jangan buat careless mistake. Lepas tu kena buka mata tu betul-betul lah. Dia bagi nilai tu dalam heksa ke dalam desimal. Kalau dah terus bagi dalam heksa, terus letak dekat sini huruf H untuk indicate awak punya nilai tu dalam heksa. Sebab kalau awak buat move AX 55 sahaja, 55 ni mak akan assume dia sebagai desimal. So dekat sini dah salah. Bila dah salah, kalau markah dia setengah, mungkinlah boleh dapat suku. Mungkin. Tapi kan sekarang kan katanya kalau katanya markah suku tu dah tak boleh diadakan. Markah paling kecil ialah setengah. Jadi tapi kita pun kalau macam mak yang marking, mak ni jugalah bagilah juga kan. Sebab kadang-kadang benda tu salahnya sikit je tapi nak terus pangkah macam kesian. So bagi jugalah suku tu. Okey, soalan lain? Soalan lain pula. Okey, so tu macam tu lah. Okey, yang apa orang kata yang soalan ni mungkin you all boleh buat sendirilah. Mak rasa ni pun tak begitu insya-Allah awak boleh dapat jawapan dia, boleh trace ikut pada ajaran mak tu. Ini ada dekat dalam review exercise muka surat 59. Ini ialah soalan E. Ini ialah soalan E. Kan. Yang lain apa tu dah habis kita punya Aimal. Okay, habis kita punya Aimal. So apa-apa macam biasalah boleh contact mak. Kan. Okay. Sadaqallahul azim. Ya cik, sadaqallahul azim. Okay, ada apa-apa soalan lain? Ngam-ngam kita 11.50. Okay, jadinya tak ada Okay, jadinya dia macam ni tau. Kejap mak tengok kita punya kalender. Okay, minggu depan kita ada 3 sampai 7 hari bulan 5. Minggu depannya lagi kita ada 10 sampai 14 hari bulan 5. Lepas tu 17 sampai 21 hari bulan 5. Okey. 22 hari bulan 5 yang kita punya kuis tu kan. Okey. Mak nak bagi tahu kat mana mak nak conteng? Okey, kita conteng kat sini lah. Okey. Mak punya perancangan ialah 3 hari bulan 5 sehingga 7 hari bulan 5 ni minggu depan dah okey. Kita masuk balik kita punya chapter 3. Okey, yang teori punya. Yang ini dia tak ada, ini memang baca tau yang. Ini memang baca. Tak baca memang tak boleh nak jawab lah. Dia adalah function register lah, function itulah, function inilah. Itu memang baca. Okey. Lepas tu 10 hari bulan 5 sampai 14 hari bulan 5 chapter 4. Ini pun samalah teori. Baca, tapi sebab teori yang ni mak rasa you all insya-Allah akan lagi faham kalau kita ada live streaming. Okay, jadi sini cuti live, sini kita on balik live. Okay, selepas itu 17 hari bulan 5 sampai 21 hari bulan 5 kita nak masuk balik assembly language. Yang mana mak akan cover division, IDIV dengan boolean. Okay, tapi mak faham 22 hari bulan 5 awak ada, mak tak ingatlah dia punya term tu quiz ke test ke, mak pun tak sure lah, antara dua ni lah. Okay, 22 hari bulan 5 awak akan ada quiz ataupun test ni yang mana dia akan cover chapter 3 dan chapter 4. Okay, and mak tahu memang minggu ni memang korang akan hektik. Okay, sinilah nak pulun semua sebelum raya. Okay, jadinya my plan is mak akan buat video. Okay, yang ini mak akan buat video.
Okay. So kalau awak kata mak boleh tak minggu yang ni saya nak study hard gila. Kan, okay. Nak study ni mak chapter 3 dengan chapter 4. So boleh tak mak bagi saya video, lepas tu masa cuti raya kan korang tak raya kan. Saya nak tengok video raya pula. Saya nak tengok video div dengan iDiv dengan Boolean ni time raya, saya nak study time raya. Boleh mak bagi kebenaran. Okay, sebab mak faham bila kata kita go for online ni memang bukan you all je yang mengadu, ada lagi yang mengadu. Kan dia kata especially subjek ni student dah part 4 lah yang mengadu. Dia kata statistik, tak faham apa. Just bagi slide, bagi exercise, tak faham apa. Kan dia benda-benda macam tu lah, okay. So itu mak punya perancangan. Jadi untuk yang minggu yang ni, okay, 17 bulan 5 sampai 21 bulan 5 ni kita tak ada live. Ya, ni pun sama, kita cuti live. Mungkin kita naik raya nanti. Baru kita live balik. Mungkinlah. Okay. So ini kita tak ada live, minggu ni kita tak ada live. Studylah chapter 3 dengan chapter 4 sebagai preparation 22 hari bulan 5. Dalam masa yang sama, I will provide you dengan video, division, iDiv, Boolean dan juga soalan-soalan previous test dan juga previous quiz yang melibatkan chapter 3 dengan chapter 4. Cumanya boleh apa orang kata nak study berdasarkan kepada the previous question, cumanya sebab soalan yang kali ni mungkin sedikit berbeza kan, because kata you all boleh tengok apa orang kata, you all boleh tengok dia open book. Dia open book. So jadinya soalan-soalan tu mungkin kita tak boleh nak ambil format dia lebih kurang sama macam yang format sebelum ni, sebab format sebelum ni dia close book. So bila close book bermaksud memang ialah maksudnya kita boleh tanyalah kan soalan-soalan yang memerlukan awak hafal dan sebagainya, tapi bila awak open book jadi mungkin kita kena tukarlah soalan dia. Macam tu. Okay, so I am hoping kita ada win-win situation lah. Okay, mak bagi sedikit kelonggaran supaya awak boleh memulangkan kepada mak markah yang hebat, yang gempak gitu. Okay, so untuk kita punya Aimal, amin. Untuk kita punya Aimal, ada soalan lain sebelum kita ya, hari ni Aimal sahaja. So sebelum kita bersurai, ada apa-apa lain? Imanina. Siapa lagi tu kawan kamu Imanina? Allah, siapa nama dia? Jasmine apa tah tu? Okay, Aiman pun tak ada soalan. Haikal insya-Allah tak ada. Dia selalu hilang lah. Tu siapa tu Imanina, kawan kamu tu? Jasmine ke nama dia? Jasmine Irdina ke? Jas, betul lah tu. Dia selalu hilang, ada tak di dalam ni? Dia selalu missing. Oh ada kan. Okay, alhamdulillah. Alright. Okay. So tak ada apa-apa soalan. InsyaAllah kita boleh berhenti di sini. Kita jumpa minggu depan, kita tak ada live. Okay. Minggu depan lagi lah kita akan jumpa untuk live session. Alright. Kita sudahi dengan tasbih kafarah dan surah Wal-As. Okay, bye-bye korang. Okay, sama-sama. Sama-sama Fahmi.